akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Kita dah merdeka 50 tahun. Dan salah satu tujuan untuk merdeka ialah untuk membina satu bangsa yang bersatu padu. Tapi saya menganggap cita-cita rakyat untuk membina satu bangsa yang satu gagal. Pada saya, keadilan bagi semua itu teras kefahaman agama Islam. Al-adl wa ihsan. Kalau ini pendekatannya, saya ingin menanyakan orang Islam yang mempertikaikan prinsip keadilan bagi semua ini. Di mana asas hujah mereka? Masa anak saya yang kedua, dia perempuan ya, berumur 7 tahun dan sekolah, saya selalu ulang-alik ambil dia, hantar dia kan. Satu hari saya pergi ambil dan saya lihat dia bersama 2 orang kawannya. Seorang India, seorang Cina dan dia sendiri. Dan mereka bertiga ini menghisap aiskrim yang sama. Bergele-gele. Jadi saya rasa dalam hati saya kan, ini dia sebenarnya masyarakat yang sepatutnya berlaku. Tidak ada misalnya rasa benci, tidak ada rasa prejudis, ya, tetapi boleh makan bersama. Makan bersama ya, itu aiskrim yang satu. Dan dalam keadilan pun, oleh kerana keadilan ini berupa parti yang pelbagai kaum, saya lihat dan saya tercuit misalnya hati saya kerana ada golongan Melayu, Cina, India yang boleh bersama-sama bukan saja untuk berdemonstrasi, untuk misalnya membela rumah yang hendak dirobohkan, tetapi makan semeja nasi bungkus waktu misalnya dalam persidangan. Ini adalah tanda yang baik. Ini adalah tanda baik. Dan saya harap cerita tentang anak tadi dan cerita tentang anggota keadilan yang bersama ini akan lebih meluas. Akan meruntuhkan pagar-pagar dan tembok-tembok prejudis di antara kaum. Dalam 50 tahun kita merdeka, kita dapat menunjukkan bahawa ekonomi kita ialah satu ekonomi yang mampan, yang boleh kita laku dengan berterusan. Yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita mesti menggunakan tenaga-tenaga punca tenaga pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Menilai ekonomi bukan berdasarkan angka, pertumbuhan yang sedemikian, pelaburan sedemikian, kerana kejayaan atau prestasi ekonomi akhirnya diukur dari keupayaan dan keselesaan yang diberi kepada rakyat. Apakah rakyat dari segi pendapatan mereka, dari segi kos hidup mereka, dari segi perbelanjaan mereka itu dianggap lebih baik dari dulu. Maka kalau kita lihat dari perspektif kacamata rakyat, tentu ia menjadi masalah. Peniaga-peniaga kecil menghadapi masalah. Kadar pengangguran bertambah. Kadar inflasi, kenaikan harga barang itu merumitkan. Peniaga-peniaga umumnya termasuk peniaga-peniaga Cina di bandar merasa terhimpit. Anak-anak Melayu yang bekerja di kilang mengalami penyingkiran dan diberhentikan akibat pemindahan kilang ke Vietnam, China dan lain-lain. Sistem ekonomi kita telah mengakibatkan masyarakat kita berpolarisasi yang begitu besar, jurang kemiskinan dan kekayaan makin besar, dan yang miskin makin miskin, yang kaya tetap memperkukuhkan kedudukan mereka melalui kuasa politik.
Kalau kita pergi ke Cyberjaya sekarang, maknanya kita berjaya membina bangunan-bangunan yang tak ada mempunyai kepakaran di dalamnya. Tapi ramai orang kurang faham. Tak ada, jatuh, Kejora ada lagi, Jengka ada lagi, Cyberjaya ada lagi, semua ada. Maknanya Twin Tower ada lagi, tak jatuh, Putrajaya ada lagi. Tapi orang tidak tahu bahawa semua rancangan-rancangan ini dibiayai oleh duit cukai. Duit cukai tak payah bayar balik, sebab dia boleh cukai lagi. Apakah cadangan balas kita? Kerangka dan kebijakan ekonomi yang kita kemukakan. Ia berhubung kait dengan soal pengurusan kerajaan. Kalau kerajaan itu dipimpin oleh orang yang rasuah, kalau ada faedahnya projek penswastaan pergi kepada anak pinak dulu, pergi kepada menantu, pergi kepada keluarga, pergi kepada kroni. Jadi yang sampai ke bawah itu hanya percikan-percikan kecil. Ini puncanya. Keduanya, alasan bahawa seolah-olah kita mesti menjaga Bumi Putra. Saya tidak menafikan penting mana-mana pemerintah, kerajaan, bahkan Parti Keadilan sendiri dalam dasarnya untuk menjaga kepentingan majoriti Bumi Putra yang masih miskin atau terpinggir. Tetapi alasan ini selalu digunakan untuk memperkaya segelintir keluarga Bumi Putra yang memimpin UMNO. Mereka kumpul punggah ratusan juta ringgit komisen keuntungan dari projek-projek besar. Dan alasannya ialah Bumi Putra. Sebab itu kita mengumumkan agenda ekonomi Malaysia yang baru yang akan menjamin supaya taraf hidup Bumi Putra, pendidikan mereka, kesihatan mereka, perumahan mereka dijaga. Di samping itu memberikan ruang dan keselesaan kepada semua rakyat kita, China, India, untuk dapat memainkan peranan dan dianggap sebagai barisan rakyat yang sama hak mereka. Saya nak beri contoh umpamanya. Kita sebut sekarang ini agenda ekonomi Malaysia. Ambil keuntungan Petronas 70,000 juta ringgit. Kalau kita ditakdirkan insya-Allah dapat diberi kepercayaan untuk mentadbir. Pertama, kurangkan beban rakyat, kurangkan harga minyak. Dengan sendirinya majoriti orang Melayu Bumi Putra dapat faedah, China, India mendapat keselesaan. Kedua, ambil keuntungan dari 70,000 juta, ambil 10,000 juta, 10 bilion ringgit. Tumpukan pada masalah kemiskinan, pendidikan rakyat miskin, kesihatan rakyat miskin, pembangunan desa. Kalau ini dibuat, majoriti yang memperoleh manfaat juga Bumi Putra. Tetapi China yang terpinggir itu miskin atau di kawasan setinggan, India yang menginap di ladang-ladang estate yang sangat daif, tidak ada bekalan elektrik dan air, mereka juga mendapat faedah. Apakah tidak lebih baik pendekatan seperti ini? Dewasa ini kita melihat bahawa kadar jenayah meningkat dengan mendadak. Kita mesti menangani masalahnya bukan saja memarahi polis dan mengatakan polis tidak cekap dan apa yang slogan mereka katakan cepat dan betul itu tidak berlaku. Tapi kita mesti melihat keseluruhan masalahnya. Apakah yang menyebabkan kadar jenayah meningkat? Apakah ekonomi kita lembab? Apakah orang tidak ada punyai duit dan wang untuk makan, minum, untuk membiayai sara hidup mereka? Sebab itulah kadar jenayah tinggi. Ramai-ramai tempat saya pergi dalam Caucus Hak Asasi Manusia, di mana Caucus Parlimen telah membuat beberapa siri public hearing, pendengaran awam atas masalah ini, dan mendapati bahawa kadar jenayah tinggi. Mereka mengatakan polis tidak mencukupi, tetapi dalam pasukan polis memang ramai yang ada, tetapi mereka telah ditempatkan di tempat yang lain.
dalam special branch, memantau kegiatan pembangkang. Hal yang penting, pentingnya adalah mereka yang melawan, mencegah jenayah sebelum terjadi. Keadilan's solution to the problem is increase the manpower in the police force, put in far more resources, increase training, training and skills levels of the policemen. These things are all lacking. Dalam negara kita sepatutnya menjadi tugas dan tanggungjawab untuk menolong mereka yang terpinggir ini. Mahukah kita melihat masa depan anak cucu kita bertambah buruk kerana sistem pendidikan yang bertambah merosot sekarang ini, jaminan pekerjaan yang bertambah kurang sekarang ini. Semua ini berlaku kerana keadaan rakyat yang ramai dibiar kalau dibandingkan dengan betapa istimewanya segala-gala yang diberikan pada golongan kecil yang di atas, yang punya harta dan sebagainya. Kalau kita tidak ingin melihat ini, kalau kita mahukan perubahan yang besar dalam masyarakat kita yang mempedulikan nasib rakyat ramai, masa depan yang lebih cerah kepada anak cucu kita, kita tidak ada pilihan lain melainkan undilah keadilan rakyat dalam pilihan raya akan datang. சகோதர-சகோதரிகளே, keadilan மக்கள் நீதி கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுங்க. மக்கள் நீதி கட்சிக்கு வாக்களிக்குங்கள். 人民公正党是一个多元民主的政党，争取全民平等、民主、繁荣的社会。为了一个更美好的马来西亚，我们必须支持一个多元民主的政党。 Jadi tuan-tuan dan perempuan, sesama rakyat Malaysia, saya menyeru dan memohon agar tuan-tuan dan perempuan ubah dan memberi peluang pada kami. Jadi akhir kata, undilah Parti Keadilan Rakyat. Keadilan. Terima kasih. Kita menjadikan Malaysia ini sebagai negara yang lebih berjaya. Untuk siapa? Bukan untuk pemimpin beberapa kerat memperkayakan diri mereka, tapi untuk keselesaan rakyat. Menurunkan harga barang, turunkan harga minyak, beri keselesaan kepada ramai, agihkan ekonomi ini supaya jangan dibolot oleh beberapa kerat orang sahaja. Jangan takutkan rakyat. Kita sudah merdeka dan harus lebih matang. Jadi sebab itulah saya minta kerjasama, pemerhatian kawan-kawan semua supaya manfaatkan kuasa yang ada 4-5 tahun sekali untuk menjana perubahan ke arah kebaikan. Insya-Allah kita akan gunakan sebaiknya untuk membela nasib rakyat. Dan insya-Allah kita tidak akan khianati amanah rakyat. Dan sebab itulah saya ingin menyeru dari tulus hati agar rakan-rakan memberi sokongan dan undi keadilan.